Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi, segmen realiti rakyat pemulihan, di mana fasa pemulihan akibat daripada COVID-19 ini merupakan peringkat atau fasa yang terpenting dalam usaha untuk memastikan negara dapat bangkit lebih hebat daripada sebelumnya. Dan ia menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan kelaziman baharu dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan fasa ini juga membuka peluang kepada pelbagai sektor untuk memulakan semula operasi, dan ini juga termasuk melakukan inovasi sebagai sebahagian daripada penyelesaian masalah akibat COVID-19. Dan kami di Astro Awani membawakan segmen realiti rakyat pemulihan yang memberi tumpuan kepada usaha pelbagai lapisan masyarakat menepani cabaran COVID-19. Baik, ketika anda lalu di kawasan-kawasan lapang, anda lihat kawasan tanaman pertanian, ladang pertanian, yang anda nampak mungkin ada nenas, ladang sawit, daunnya dan juga mungkin sampah. Tetapi bagi anak muda dari Johor Bahru ini, dia melihat agriculture ataupun sisa agriculture ini sebagai produk eco pertanian daripada bahan buangan dan juga sisa pertanian terbuang, termasuklah daun nenas, daun buluh dan juga terbaru batang pisang. Dan antara produk ini keluarkan termasuklah kertas nenas benang dan fabrik daun nenas, kertas batang pisang, kotak tisu dan pelbagai lagi produk. Beg juga ada yang dibuat daripada fabrik nenas dan juga batang pisang dengan jenama Palmi. Dan bermula daripada projek tahun akhir, pengasas Nature Renaissance Asna Nabihah Aziz mendukannya kepada keusahawanan sosial dengan sasaran untuk kurangkan pembaziran, jaga alam sekitar sekaligus untuk bantu tambah pendapatan pertanian tempatan. Hi everyone, I'm Asna. What do you think it's made from? Cotton, linen or synthetic fiber? What about this book? What about this? And this? And this? Well, all those you have just seen came from this. Every year in Johor only, we will produce 2 size of football stadium pineapple leaf waste, which consists of 700,000 acres of pineapple plantation. During the harvest sessions, the crown are chopped off for the purpose of seeding. Almost everything is being used except this. The leaves are being transported and gathered in one spot just to be burned for 7 days. For paper producing, first, we boil the leaf into the water for 1 hour. After that, we ferment it for 1 night, and next day, we blend the pulp, then pour into the mold. For fabric producing, we extract the fiber from the leaves and leave it to dry. The fiber are then tied threads by thread to make into yarn, and then we send to weaving factory. We need everyone to get involved to help saving the earth and to increase the usage of sustainable product. Baik, itu sedikit sebanyak latar belakang mengenai apa yang kita perkatakan sebentar tadi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama melalui Skype bersama dengan pengasasnya, iaitu Asna Nabihah Aziz. Assalamualaikum Mas Asna, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam. Asna, apabila kami berdua melihat video tersebut dan pastinya penonton di luar sana juga melihat video tersebut, dia macam satu perkara yang macam mungkin kita tak terfikir ataupun tak ada keinginan. Siapa je nak buat apa sisa, nak mengambil sisa-sisa. Nama pun sisa. Sisa pertanian ini. Jadi macam mana, apa yang mencetuskan idea untuk Asna nak mengubah sisa pertanian ini jadi sebuah produk di bawah jenama Palmi? Okey, pada mulanya saya start pada umur saya 17 tahun. Bila habis SPM macam tu, mak saya dengan ayah saya hantar saya pergi belajar macam mana nak buat benang daripada daun nenas. Macam kita semua tahulah, masa zaman Jepun dulu memang daun nenas ni digunakan sebagai benang untuk jahit baju, untuk buat baju. In fact sampai sekarang pun baju-baju daripada daun nenas ni masih bertahan, masih utuh, masih ada kualitinya lah. Tapi bila kita dah buat benang, ada lagi lebihan sisa yang terhasil. So jadi kita decide untuk kita jadikan satu lagi bahan, iaitu kertas. Asna, kalau kita nak lihat juga kepada
dalam usaha nak hasilkan perkara ini kan pasti Hasna sendiri berdepan dengan pelbagai cabaran-cabaran tertentu. Mungkin boleh Hasna ceritakan kepada kami apa cabaran-cabaran Hasna untuk memastikan bahawa projek yang Hasna lakukan ini berjaya? First sekali dari kekurangan dari segi teknologi lah. Kita tahu macam Malaysia tak into agriculture waste sangat. Tak into eco product sangat. So jadi dari segi teknologi, especially macam bila kita nak lab test produk yang kita dah hasilkan ni, efek dia kepada pengguna dari segi chemical ataupun tanpa chemical tu macam mana. Ataupun bila orang guna tu, apa bezanya dia dengan kertas-kertas biasa. So jadi kita kena buat R&D sendirilah mostly. Saya kira cabaran selain dari cabaran teknologi yang menghadkan imajinasi kita adalah persepsi. Bagaimana Hasna berhadapan dengan persepsi masyarakat apabila kita melihat yang macam kita sebutkan tadi, sini sisa agriculture. Biasa dalam video yang Hasna buat sebelum ini, sisa-sisa pertanian ini dibiarkan dikeringkan di tepi ladang, di tepi jalan hanya untuk dibakar. Jadi bagaimana Hasna mengubah persepsi dan juga dalam masa yang sama mewujudkan kesedaran kalangan pengguna untuk menggunakan produk berasaskan yang dibuat daripada sisa pertanian ini? Sebab itulah hasilnya Palmi. Palmi adalah sebagai satu brand yang untuk educate and create awareness bagi pengguna-pengguna menggunakan satu bahan lain daripada kertas yang normally diorang guna, and then gunakan kertas eco yang daripada kita punya raw material sendiri. Macam itulah. And then dari segi persepsi, memang awal ni memang semua orang akan datang kat saya tanya macam, betul ke? Ini soalan paling famous lah. Betul ke daripada daun nanas? And then kita akan bawa lah kita punya sisa pulp kita untuk masa kita buat pameran. And then ataupun masa kita hantar untuk propose dekat customer kita yang kertas kita memang 100% original. Hasna, apa sebenarnya prosesnya? Sebab kita dapat lihat visual yang dipaparkan tadi, proses penghasilan ataupun transformasi mengubah daripada bahan buangan sisa pertanian ini kepada sebuah produk. Di bahagian mana sebenarnya dekat yang digunakan untuk menghasilkan produk tu? Dekat bahagian kepala dia, daun dia, crown dia. Kita cuma gunakan daun saja. Daun nanas saja? Lepas tu cerita proses dia? Okey, daripada satu daun nanas tu, kalau untuk benang, kita kena extract secara manual satu persatu. Tapi kalau untuk kertas, kita cuma prosesnya lebih kurang macam menghasilkan kertas recycle daripada stok Sabah. Oh, kena rebus apa semualah? Kena rebus, kena simpan, rencam. And then kalau daun nanas ni, dia ada acidic sikit kan, macam buah dia ada acid sikit. Jadi kena ada macam proses rendaman dengan masak tu lama sikit lah daripada daun lain. Supaya fiber dia tu lembut, senang kita nak blend untuk jadikan kertas. Proses dia tu mengambil masa dalam berapa lama untuk hasilkan sesebuah produk tu? Sampai kering dalam masa 7 hari. Dalam masa keping lah. Berkeping-keping. Setakat ni penghasilan untuk yang dihasilkan produk dalam sehari boleh hasilkan berapa? Dalam sebulan boleh hasilkan berapa banyak produk? Kalau untuk kertas, kita boleh hasilkan lebih daripada 1,000 helai pieces untuk satu bulan. Satu bulan tu saiz A0 lah, bukan saiz A3. Saiz A0. Bagaimana pula dengan penerimaan produk-produk ini ataupun penerimaan Palmi di kalangan pengguna, terutamanya kita bercakap warga Malaysia sendiri? Alhamdulillah, so far semua orang makin menerima. Kami terima banyak tempahan. And then ada juga brand-brand lain yang approach kami untuk mereka jadikan kertas nanas ni sebagai produk brand mereka. So, jadi kami ke arah manufacturing dan OEM lah sekarang. Kalau kita lihat, boleh kalau kongsikan mengenai pendapatan dalam sebulan, anggaran pendapatan dalam sebulan, 2 bulan macam tu? Dan dijangkakan ada sasaran tak untuk tahun ni? Berapa anggaran pendapatan untuk dicapai? Okay, pendapatan kita boleh mencecah dalam 15 ke 30 ribu lah bergantung kepada tempahan produk daripada personal, daripada private, government and personal. Orang-orang personal lah. Sebab kita ada website juga kan, so sometimes customer kita beli tu website. And then kita punya target adalah untuk capai 500,000 sale bagi tahun ni.
Sebab bila kita dah semakin dikenali dan semakin diterima di masyarakat, banyak yang company dan government agencies datang untuk produce produk eco dengan kami. Asna, apa lagi produk-produknya dan adakah penghasilan produk-produk tertentu tu memerlukan orang kata apa pengkhususan? Contoh nak buat kertas tu mungkinlah mudahlah seperti yang visual yang dipaparkan ketika ini, letak di lantai, tuang bagi bentuk kertas saiz A3. Tetapi kita juga difahamkan Palmi juga ada produk-produk lain seperti keychain, ada handbag. Yang itu pula bagaimana proses tempoh masa pembuatannya? Adakah ia memerlukan kepakaran ataupun kehalusan kesenian tertentu? Untuk produk-produk lain macam contoh saya tunjuk satu handbag ni. Okay, kita ada pengusaha kita lah yang buatkan untuk kita. Expertise. Maksudnya kita tak ada production in-house. Yang kita ada production in-house cuma produk tenunan. Macam kain dekat belakang saya ni, hasilnya daripada tenunan. And then dia punya setiap kain yang kita buat ni adalah kita ambil daripada kilang-kilang kain yang buat baju kurung, yang buat tudung. So kita tak ada beli kain lah. Everything yang kita buat adalah berasaskan waste. Maksudnya nothing left out daripada waste-waste yang terhasil daripada industri-industri kain, penghilangan kain ataupun sisa-sisa pertanian. Sekarang ni Asna dah ada berapa ramai pekerja? Untuk tenunan, kita ada 2 orang. And then kita ada media team kita 2 orang. And then kita ada SE, social enterprise kita 5 orang. Social enterprise ni ada dekat JB, ada dekat Kelang lah. Saya nak tanya, tertarik berapa range harga produk-produk ni? Sebab biasanya apabila kita melihat produk kita semula ni, kita ada agak skeptikal dengan harganya, dengan kualitinya. Jadi mungkin Usna boleh kongsikan sikit? Kita price range kita start dengan harga RM4.50 bagi kitchen sehingga RM1,000 lebih lah untuk kertas dan handbag. Bergantung kepada customization. Macam yang paling mahal kita ada jual untuk satu kertas adalah RM3,000 lebih. Itu berserta dengan frame-nya and then ada design-design yang mereka lukis lah. And then untuk handbag tu memang customize. Yang dia beli tu siap dengan design sekali. So kita ada menjual design dan juga handbag yang ready made lah untuk dia pakai. Asna tadi ada kongsikan mengenai sasaran untuk tahun ni RM500,000 untuk pendapatan. Jadi saya nak juga tahu mengenai bagaimana penembusan produk-produk yang dilakukan oleh Asna ini. Adakah ia telah pun menembus ke pasaran-pasaran di sekitar berapa banyak negeri telah pun tembus? Kemudian ada tak untuk memastikan bahawa produk ini akan ditembusi pasaran luar negara? Tapi Asna, kita nak rehat dulu seketika, kita akan kembali selepas ni. Anda masih menonton Awani Pagi bersama saya Hafizah Zaman dan juga rakan tugas Zakir Rahman bincangkan mengenai sisa pembuangan pertanian yang telah pun diketahui semula untuk dijadikan sebagai sebuah produk oleh sebuah syarikat Nature Renaissance yang diasaskan oleh Asna Nabihah Aziz, dan kita bersama dengan Asna di talian Skype. Asna, kalau kita nak berbalik sikit kepada soalan yang tadi, saya nyatakan bahawa untuk tahun ini penembusannya sekarang ini penembusan produk-produk kesemua produk-produk ini telah pun berada di mana dan bagaimana juga dengan penembusan di luar negara itu sendiri? Melalui Tourism Malaysia, mereka ada tempah yang kita memang pack magnetic macam ni. So ini adalah untuk cawangan-cawangan mereka di luar negara. So bergantung pada penembus itu pada last year lah, pada tahun lepas. So jadi produk kami telah berada di luar negara pada since tahun lepas, and then this year kami start akan jual di Amazon, di eBay,
untuk luaskan lagi kita punya jajahan. Taklah. Mungkin lebih luaskan kita punya marketing side lah. And Barulah luaskan kuasamu, Hasna. Macam itulah, luaskan kuasamu. Okey, Hasna, bagaimana Hasna melihat potensi produk-produk boleh katakan produk craft tangan ataupun produk-produk daripada bahan kita semula ini, sisa agriculture ini, potensinya di luar negara? Okay, kalau kita tengok untuk market Europe dengan US, market Europe je dia punya market value je dah lebih daripada 44.5 billion by 2018. So we are expecting that the numbers will be increased by this year since semua orang nak macam save the earth untuk lebih menggunakan produk-produk eco untuk mengurangkan kesan-kesan rumah hijau. So jadi dengan revolusi sekarang yang menggunakan produk-produk eco membantu kami memasarkan produk kami dengan lebih berkesan. Ya, itu di luar negara kita lihat mungkin kesedaran terhadap kelangsungan ataupun kelestarian alam sekitar dengan produk-produk eco seperti ini mungkin agak tinggi, berbeza dengan persepsi ataupun cara masyarakat di Asia dan di Malaysia juga dengan penerimaan produk sedemikian. Bagaimana Husna ingin boleh menjalinkan kerjasama dengan syarikat-syarikat ataupun mungkin mencari dana baru untuk mengembangkan lagi perniagaan, kerana sebelum ini kita bermaklum Kementerian Sains ataupun MOSTI ada memberikan grant padanan impak sosial, kerana apa yang dilakukan Husna ini juga merupakan sebuah keusahawanan sosial. Betul. Jadi sekarang ni kita ada program buying for impact, buy for impact. Means that bila customer kita ataupun syarikat membeli dengan kami akan mendapat bergantung pada value tu lah. Let's say satu company beli 2,000 ataupun company lain beli dalam 15,000 macam tu, kami akan dapat satu one-to-one grant daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Hasna, kalau kita lihat mempraktikkan sirkular ekonomi ini berbanding dengan linear ekonomi ini, dia sekarang ni banyak syarikat-syarikat mendepani cabaran untuk berubah daripada linear kepada sirkular. Jadi apa mesej ataupun perkara-perkara nasihat ataupun tips-tips daripada Hasna sendiri yang menceburi bidang sirkular ekonomi kepada syarikat-syarikat yang masih lagi melakukan linear ekonomi dan untuk memastikan bahawa keboleh perubahan itu berlaku dalam masa beberapa tahun ataupun ada langkah-langkah tertentu perlu diambil untuk fasa-fasa ataupun peringkat-peringkat pertama supaya syarikat-syarikat di Malaysia ini lebih kepada sirkular ekonomi dan tidak menggunakan linear ekonomi untuk memastikan bahawa alam sekitar negara kita ini berada dalam keadaan yang baik. Malaysia ada slogan Malaysia boleh kan? So jadi untuk produk yang kita hasilkan ini adalah bergantung kepada semuanya adalah sisa-sisa yang terdapat dalam negara kita. So jadi apa yang saya boleh katakan, kita perlu appreciate dulu apa yang ada depan mata, sekeliling kita sebelum kita pergi cari dekat luar. Macam contoh kita ada nenas. Nenas ni buah nenas pelbagai guna. Daripada crown sampai ke akar, setiap bendanya ada kegunaan dia sendiri. So jadi kita kena fully utilize lah semua raw material, agriculture raw material ataupun raw material lain yang ada di Malaysia. Instead of kita pergi mencari di luar negara dengan mengatakan produk-produk luar negara ini lebih berkualiti. Sedangkan Malaysia punya produk pun berkualiti sama seperti mereka, cuma a bit mahal. Sebab kita punya kapasiti pengeluaran tu masih kurang. Kalau kapasiti pengeluaran kita tinggi dan demand pun tinggi, supply kita pun akan lebih tinggi. Tapi kita punya price tu boleh rendah sikit lah macam tu. Dan Husna, dalam masa yang sama apabila cakap melihat apa yang di depan mata Husna di Johor Bahru, Johor ini merupakan antara negeri yang mempunyai ladang nanas terbesar. Lagi-lagi apa ni yang popular nanas apa? MD2. Itu sedap tu, manis orang kata rasanya kan. Tapi dalam masa yang sama kita lihat juga dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, bagaimana Hasna melihat keusahawanan sosial yang dilakukan Hasna sejak saya kira hampir 7 tahun, 8 tahun atau mungkin 10 tahun lalu telah membantu membuka peluang pekerjaan, meningkatkan lagi kemahiran dan juga yang paling utama adalah menambah pendapatan peladang ataupun petani.
Jadi apa yang saya buat ni macam ayah saya pernah cakap kat saya, macam kalau kita ada rezeki sikit, kita kongsi sikit. Kalau kita ada rezeki banyak, kita kongsi banyak. So, jadi kalau saya nak buat semua, saya tak mampu. Lagipun saya perempuan kan, saya ni kecil je orangnya. So jadi kalau saya nak buat semua tu memang saya tak mampu lah. So jadi bila dengan pakcik-pakcik dekat ladang ni, and then agensi-agensi yang membantu saya, and then ada ibu-ibu tunggal. So, membantu saya untuk meluaskan lagi saya punya produk dan kapasiti pengeluaran setiap bulan. Ketika mana kita sedang berdepan dengan krisis COVID-19, krisis kesihatan yang telah pun mengganggu gugat perniagaan-perniagaan, adakah perniagaan Asna sendiri ada sedikit terkesan akibat COVID-19 dan mungkin Asna juga telah pun merangka strategi-strategi tertentu untuk memastikan bahawa COVID-19 ini tidak menghalang pengeluaran produk dan sebagainya? So jadi daripada awal tahun, Shirley kami kan daripada awal tahun sudah start a few project yang kita akan jalankan dalam masa setahun. So jadi bila terjadinya COVID-19 ni, kita still boleh buat produk sebab produk kita semuanya buat daripada rumah kan. SE kita semua work from home. So jadi produk tu masih berjalan. Cumanya bila kita nak keluar, nak hantar produk ataupun nak pergi ladang ambil daun tu agak susah sikit lah. Sebab kita bukannya membeli makanan ataupun menjual makanan kan. Sebab masa awal-awal MCO hari tu, yang boleh keluar hanyalah petani yang mengeluarkan produk-produk makanan. Tapi kami ni beli daun. So jadi agak susah sikit untuk keluar, untuk beli daun, untuk ambil daun di ladang. Macam itulah. Melihat kepada Asna, melihat kepada masalah yang dihadapi sekarang ni kan, ada tak sasaran Asna untuk memastikan bahawa perniagaan yang diasaskan sekarang ini akan berganjak daripada teknologi sekarang 3.0 ke industri 4.0? Ada. Kami bercadang untuk menggunakan mesin sepenuhnya. Sekarang ni kami masih semi-manual. So, jadi penggunaan mesin sepenuhnya membantu kami untuk mengeluarkan produk yang lebih berkualiti. Dan juga macam kalau dulu kita offer job opportunity kepada farmers, kepada SE, tapi sekarang kita boleh offer job opportunity kepada engineer, kepada designer, graphic designer. Macam itulah. So, jadi lebih luas lagi dari segi job opportunity. Asna, kita tahu ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, penyelesaian berasaskan teknologi merupakan salah satu komponen dalam kita nak bergerak ke hadapan pasca COVID-19, dan itu juga yang disebutkan oleh Asna sebentar tadi. Dalam masa yang sama, untuk sebuah perusahaan kecil IKS ini berkembang menggunakan teknologi yang sebegitu maju, IR 4.0, ia mungkin memerlukan modal yang agak besar. Orang kata apa, kasar lah modal ni kan. Dan di sinilah peluang Hasna untuk membuka mata pemodal di luar sana untuk membantu mengembangkan perniagaan dan juga melihat kepada potensi perniagaan yang dijalankan oleh Hasna ketika ini. Jadi kami sekarang since masa MCO hari tu pun kita ada keluar dalam harian Metro. And then adalah a few investor yang datang dekat kita untuk invest dalam produk-produk yang kami buat ni lah. Bagi diorang produk ni adalah sangat-sangat baru dekat Malaysia. Tak ramai orang buat. Ada yang buat pun dalam skala yang kecil ataupun mereka mengambil kertas-kertas eco ni daripada luar negara. Tapi since mereka lihat potensi kami untuk membuat produk sendiri, walaupun di backyard saja, di belakang rumah saja, tapi menarik minat mereka untuk invest dalam company. Asna seorang muda belia, apa mesej Asna kepada belia-belia di luar sana, khususnya kepada pelajar, sebab Asna punya projek daripada tahun akhir. Pelajar di luar sana tu banyak yang sedang melakukan projek tahun akhir. Apa yang boleh dilakukan oleh mereka untuk mengubah kehidupan mereka, memastikan bahawa inovasi-inovasi baru dalam kalangan belia ini semakin bercambah dalam negara kita? Kita jangan takut untuk ke depan. Kalau kita rasa hari ini satu orang reject kita, maybe kita perlu approach 10 orang lagi. Mungkin dalam 10 orang tu ada 3 atau 4 orang yang akan approve kita punya idea. So, bila orang approve kita punya idea, kita tanyalah pendapat mereka untuk kita improve lagi kita punya idea. So, jadi dari situ lepas kita improve, kita boleh hasilkan satu produk yang baik dan diterima oleh masyarakat. So, the key word is to not give up. Everything will be
going on flow. Kalau kita berterusan, kita ada reliability, kita ada komitmen, disiplin untuk menghasilkan produk-produk yang berkualiti. Okey. Baik, terima kasih Asna Nabihah Aziz, pengasas Nature Renaissance yang melihat kepada bagaimana membuktikan bahawa pertahanan itu adalah satu perniagaan dan kita perlu melihat kepada sumber-sumber yang paling dekat. Sebab macam sangat mengagumkan sebenarnya daripada di belakang rumah saja hinggalah memasarkan produk di keluar negara melalui pelbagai platform. Dan ini peluang yang baik untuk mereka di luar sana sebagai sumber inspirasi dan juga kepada mereka yang berkemampuan mungkin boleh menyuntik modal membantu bersama-sama mengembangkan produk tempatan ini kerana saya kira sumbernya tidak terhad. Sisa agriculture tidak terhad sumber itu. Sentiasa akan ada sisa pertanian yang boleh ditransformasikan menjadi sebuah produk bertaraf dunia. Baik, terima kasih Asna Nabihah Aziz, pengasas Nature Renaissance atas perkongsian tersebut. Banyak kita boleh belajar sebenarnya, Fizi. Ya, betul tu. Untuk hari ini banyak saya belajar. Saya tabik spring lah kepada Asna atas inovasi dilakukan daripada projek tahun akhir. Hanya projek tahun akhir selalunya pelajar banyak inting saja benda-benda ni kan. Nak bagi lepas je. Itu adalah satu inovasi yang boleh dilakukan dan menjadi satu pekerjaan untuk masa depan. Okey, sekian daripada kami di Awal Pagi, segmen Realiti Rakyat pemulihan untuk hari ini. Saya Hafizah Zaman. Saya Akhil Rahman. Jumpa lagi.